jadi ingat tahu cikgu akan teruskan dah kepada kelas kita. Okey, untuk yang beragama Islam kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi pertama sekali cikgu minta maaf lah sebab kita tukar link. Tadi ada ralat sikit dia punya apa? Room tu tak boleh nak rekod. Jadi ini baru dah boleh rekod. Okey, jadi cikgu akan manfaatkan masa kita malam ni dengan kita punya homework dulu. Boleh ke cikgu teruskan kepada kita punya homework? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi cikgu akan mula share screen. Okey, kena ingat bila masuk bab ni, bab ni dia lebih kepada imajinasi. Dia ada satu lagu tu. Tak apalah. Okey, dia lebih kepada cara kita bayangkan sesuatu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan di hadapan. Kita pergi kepada soalan di hadapan iaitu berkaitan dengan homework. Okey, jadi kita pergi kepada penyelesaian homework. Jadi cikgu nak masing-masing buka homework. Dia yang tak buat kan? Tak apa. Cikgu tahu ada yang tak sempat. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada soalan A. Masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Jadi dekat soalan A ni cikgu akan ajar kamu cara mengeluarkan ni objek ni ke dalam lukisan ataupun garisan 45 darjah. Okey, jadi tengok betul-betul. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan-soalan di hadapan. Kita akan pergi kepada yang pertama sekali. Yang pertama sekali yang dekat depan ni lah. Okey, ini adalah soalan A. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, sebelum kita pergi kepada satu nak masukkan kepada garisan 45 darjah, tips cikgu adalah kita keluarkan dahulu lukisan dia. Kita keluarkan dahulu dia punya pandangan pelan, pandangan sisi, pandangan hadapan. Jadi kita akan pergi dahulu kepada pelan. Okey, jadi pelan ni dia pandang daripada atas. Okey, maksudnya bila dia pandang daripada atas, kita panggil dia Z. Okey, tengok. Okey, kita tengok kepada Z kita tu, mula-mula bila kita nak mengeluarkan sesuatu pandangan, kita tengok ini adalah pandangan Z. Ingat daripada tips cikgu, bila kita nak mengeluarkan sesuatu pandangan, kita buat apa? Kita akan lorekkan dulu agak-agak apa yang kita nampak. Kalau kamu nampak dalam sesuatu pandangan, tiba-tiba kamu nampak boyfriend kamu, girlfriend kamu, kamu kena lenyapkan sekejap pandangan tu. Okey, jadi sekarang kita pandang kita punya objek ni dulu. Okey, jadi kita punya objek ni cikgu dah lorekkan. Okey, ini yang pertama. Kemudian dekat sini cikgu akan nampak kan. Okey, dekat sini panjang dia daripada sini, tengok tau. Daripada sini ke sini adalah 5. Jadi dia ada baki untuk lebihan tu. Jadi apa yang kita nak kena buat ni? Baki ni maksudnya kita nampak separuh daripada sphere ni. Separuh daripada silinder ni, sphere pula. Jadi kalau daripada pandangan Z, kita akan nampak bentuk dia dalam keadaan, cikgu bahagikan pula kepada bahagian pertama. Cikgu bahagi kepada bahagian pertama. Lepas tu bahagian kedua. Jadi dekat sini cikgu masukkan dahulu bahagian pertama cikgu. Okey. Jadi ini adalah bahagian pertama cikgu. Nampak? Okey, kita akan pergi kepada dia punya huruf. Okey. Jadi untuk bahagian pertama cikgu mula dengan K. K jatuh dekat F, jatuh dekat C. Jadi bahagian ni adalah K, F, C. Kebetulan kan? Okey, tak apalah. Jangan lapar lagi. Okey, jadi cikgu pergi kepada ni bucu ni. Kemudian bucu ni, dia jatuh dekat E. Belakang dia ada D. Jadi E/D.
Okey, kemudian untuk sini J. J jatuh dekat G, jatuh dekat B. Jadi apa yang kita nampak dekat sini J/G/B. Dan akhir sekali untuk bahagian yang pertama ni H jatuh dekat A. Jadi H/A. Habis di situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu ambil pula ukuran. Ukuran dia belah bawah ni adalah 5 cm. Maksudnya sini dikira sebagai 5 cm. Kemudian untuk ukuran dia punya panjang ni cikgu ambil 6 cm. Jadi dekat sini cikgu letak dia 6 cm. Habis dekat situ. Itu bahagian pertama. Jadi untuk pandangan Z ataupun cikgu bercakap tentang pandangan pelan, kita ada satu lagi. Ini bahagian yang kedua. Untuk bahagian yang kedua, kalau kita pandang daripada atas, kita tak nampak tahu curve dia. Okey, jadi kita akan nampak dia dalam keadaan rectangle juga. Jadi dekat sini inilah untuk bahagian kedua. Jadi bahagian kedua ni untuk dia punya nombor ataupun dia punya ukuran. D dah betul. Okey, jadi ini L. Jadi hujung dia L. Kemudian yang hujung dia I. Jadi sini adalah I. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula ukuran untuk bahagian yang kedua. Okey, jadi ukuran untuk bahagian yang kedua, panjang sini 6, maksudnya sini pun jatuh 6 cm. Okey, yang ini berapa? Siapa tahu yang ni berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Aulia, rasa-rasa tu berapa? Dekat sini. Tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan, cikgu akan padam semua ni. Okey. Jadi ini adalah bulatan. Separuh daripada silinder. Baca balik soalan. Separuh daripada silinder, ini bulatan dia. Jadi kalau cikgu cakap sini bulatan, maksudnya sini adalah dia punya diameter. Sini adalah dia punya diameter. Ni D dia. Jadi diameter dia berapa? Diameter dia 2 cm. Jadi bila kita potong tengah ni, 2 bahagi 2. Kenapa? Untuk mendapatkan dia punya jejari. Jadi tengah-tengah ni adalah dia punya jejari. Jadi 2 bahagi dengan 2, kita dapat 1. Sebab itulah panjang dekat sini 1 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dekat pandangan daripada Z. Cikgu akan teruskan pula kepada pandangan daripada X. Cikgu akan teruskan pula pandangan daripada X. Siapa ada soalan, tanya je tau. Bagi tahu cikgu apa soalan yang kamu nak tanya. Okey. Okey, sorry. Okey, jadi dekat sini kita ada pergi kepada pandangan X. Okey, ini adalah X. Okey, pandangan X ini dikira sebagai pandangan hadapan. Pandangan X dikira sebagai pandangan hadapan. Okey. Jadi hadapan ni apa yang kita nampak? Kita lorekkan dulu. Bila kita nak lorekkan betul-betul. Jadi dia ada berapa bahagian? Ada 1 bahagian, ada 2 bahagian, ada 3 bahagian. Jadi dekat sini dia ada 3 bahagian. Jadi nak buat apa tu? Okey, tengok cikgu akan tunjukkan. Jadi dekat sini kita lukis dulu bahagian pertama dia. Bahagian pertama tu yang mana? Yang ini cikgu tunjuk ni. Bentuk segi 4. Jadi cikgu lukis satu bentuk segi 4 dekat belah bawah ni. Okey. Jadi cikgu lukis ini adalah bahagian yang pertama. Untuk dia punya nombor ataupun untuk dia punya huruf, dia mula dengan G. Jadi cikgu tulis G. G belakang dia apa? Belakang dia ada F. Jadi G/F. Okey, kemudian bawah dia B. Jadi B belakang dia apa? Belakang dia C. Jadi B/C. Okey, A belah bawah ni. A belakang dia apa? Belakang dia D. Jadi A/D. Kemudian atas dia H. H belakang dia apa? H dia E. Jadi H/E.
Itu dia punya ukuran. Kemudian kita pergi pula kepada bahagian nombor 2. Bahagian nombor 2 kita nampak dekat sini bentuk segitiga. Jadi dekat sini bentuk segitiga cikgu lukis mula dekat HE, jatuh kat GF. Jadi dekat sini atas dia apa? Atas dia J. J belakang dia K. J/K. Okey. Jadi cikgu terlupa nak masukkan ukuran. Untuk bahagian pertama sini 5 cm. Jadi panjang ni 5 cm. Yang tinggi G ke B adalah 2 cm. Kemudian untuk pergi kepada bahagian yang kedua, tinggi dia adalah 3 cm. 3 cm. Cikgu buat kat situ. Lepas tu ini sama juga 5 cm. Itu adalah bahagian kedua. Okey, bahagian ketiga, dekat sini kita nampak dia ada curve. Maksudnya dia ada bentuk silinder. Jadi bila bentuk silinder kita buat satu curve dekat situ. Okey, burukkan curve cikgu. Tak apa, cikgu bagi lawa sikit. Lagi buruk. Sekejap. Alamak, macam tu je. Ya, cikgu nak panjangkan sikit. Tak apalah, buruk pun buruk lah. Malaslah cikgu. Okey, jadi dekat sini I. Okey, jadi tengah-tengah ni kalau dia curve. Ambil dia punya orang panggil titik. Okey, contoh ni bulatan kan. Ambil dia punya titik 90 darjah. Curve ni bila dibahagikan dengan 4, satu bulatan bila dibahagikan dengan 4, kita ambil hujung dia, ambil hujung dia. Jadi bulatan kamu yang kamu dapat yang tadi tu, ambil dia punya hujung. Hujung dia tu jatuh dekat sini. Jadi dekat sini apa? Sini adalah I, belakang dia L. I/L. Jadi panjang dia yang tadi macam kita bincang 1 cm. Itu adalah pandangan X. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Syifa, boleh faham ke Syifa? Ke laju sangat? Boleh cikgu. Okey. Faril, jelas ke Faril setakat ni? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi pula kepada Y. Kita pergi kepada pandangan Y. Pandangan Y. Pandangan Y adalah sisi. Sisi apa? Sini kan kiri. Jadi dekat sini dia mula dengan kiri. Jadi untuk pandangan Y, sisi dia kiri. Jadi dekat sini apa yang kita nampak? Ini adalah yang pertama. Dia nampak keseluruhan lengkuk untuk silinder tu. Ni bahagian pertama. Kemudian ini dikira sebagai bahagian yang kedua. Okey. Jadi dekat sini kalaulah kamu jelas dia punya bentuk akan nampak macam ni. Dia punya bentuk akan nampak di dalam keadaan macam ni. Okey. Tu cikgu padam sikit. Okey. Jadi untuk bahagian yang pertama iaitu silinder. Bila kamu nampak silinder, mana lengkuk dia? Kalau kamu pandang daripada Y, kamu takkan nampak dia punya lengkuk. Okey, jadi habis dekat situ. Jadi dekat sini cikgu masukkan dia punya huruf. Okey, lengkuk dia A, H. Dia jatuh dekat A, H. Kemudian belakang A ada B, A/B. Belakang H ada G. Jadi H/G. Kemudian kita pergi pula kepada ni D/C. D/C. Okey, lepas tu E/F. E/F. Habis. Okey, lepas tu cikgu pergi pula ukuran yang dekat atas K dengan J. K dengan J. Masukkan panjang dia. Sini 6. Maksudnya daripada atas sampai bawah semua adalah 6. Ini 6. Lepas tu ini pun dikira sebagai 6. Untuk tinggi yang belah bawah dia tunjuk 2 dengan 3. Jadi belah bawah dia 2 cm, belah atas dia 3 cm. Itu dia punya huruf sekali dengan dia punya ukuran. Jelas ke semua? Boleh nampak ke cikgu keluarkan satu-satu tu? Jelas. Ya, cikgu. Okey, Afham. Jelas Afham setakat ni? Mana dah? Jelas. Okey. Ada. Bagus. Okey, habis dah. Habis dah. Jadi ini kita belajar minggu lepas tau. Ini adalah apa yang kita belajar pada minggu lepas.
Sekarang yang Jumaat lepas yang kita nak belajar adalah memasukkan ketiga-tiga pandangan ni ke dalam garis 45 darjah. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk dekat kamu semua macam mana nak masukkan ke dalam garisan 45 darjah. Jadi awal-awal sekali kita tentukan dulu kita punya garisan. Kita tentukan dahulu kita punya garisan. Okey, jadi dekat sini cikgu buat garisan ni. Okey, ini adalah dia punya garisan. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi garisan kita dia terbahagi kepada dua kaedah. Ingat tu, dia terbahagi kepada dua kaedah. Okey, sekarang ni bila kita punya pandangan tu daripada kiri, daripada kiri kita pakai kaedah yang pertama. Okey. Jadi, kita punya kaedah ni garisan tu jatuh dekat sini. Sebab apa? Sebab kita pergi kepada penjelasan dia, dekat sini dia punya sisi adalah sisi belah kiri. Kalau sisi dia tunjuk belah kanan, kita pakai sini. Pakai kaedah nombor 2. Jadi sekarang kita pakai kaedah nombor 1. Jadi kaedah nombor 1 dia punya garisan 45 darjah jatuh dekat sukuan ketiga. Jadi dekat sukuan ketiga ni cikgu garis satu garisan 45 darjah. Ini adalah garisan 45 darjah. Okey, lepas tu daripada kaedah tadi jangan tertukar, jangan tertukar. Bawah pelan, atas depan. Jadi dekat sini dia punya pelan, cikgu buat dia punya pelan, lepas tu ini dia punya depan, lepas tu ini dia punya sisi. Okey, jadi dekat sini kita pergi dahulu kepada dia punya pelan. Isi mula dekat pelan tu elok-elok. Okey jap sebelum cikgu teruskan, cikgu takut cikgu laju sangat. Setakat ni okey ke, boleh faham ke semua untuk pandangan pelan? Pandangan semua yang cikgu tunjuk ni? Boleh cikgu. Okey, okey, baik. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada dia punya pandangan pelan. Kita akan isi pandangan pelan macam ni. Jadi cikgu akan lukis macam ni. Jadi cikgu pergi kepada pandangan pelan. Jadi pandangan pelan cikgu ni macam mana? Okey, bucu ni cikgu mula dekat sini. Jadi cikgu akan teruskan untuk pandangan pelan cikgu. Cikgu akan teruskan untuk pandangan pelan cikgu. Okey. 1 cm untuk satu kotak. Cikgu buat 1 cm satu kotak. Okey, ini 1 cm. Ini 5 cm. Kita tambahkan dua-dua. Jadi dia dapat 6 cm. Maksudnya kita gariskan 6 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Habis dekat situ. Okey, seterusnya untuk daripada merah ni ke bawah pula. Dia punya ukuran 6 cm. Jadi dekat sini kita pergi juga 6 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi bentuk dia dekat belah bawah 1 dengan 5 juga. Dia 6 kotak juga. Dan dia punya tepi 6 juga. Jadi dia punya bawah adalah 6 cm juga. Okey. Jadi dekat sini kita ada satu lagi. Mana yang tengah E ke H ataupun D ke A. Dia ada satu garisan. Berapa? 1 cm. Jadi kita pergi kepada 1 cm. Ini adalah dia punya pelan. Jelas ke semua untuk pelan dia? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi pula kepada sisi dia. Cikgu pergi pula kepada depan lah. Cikgu pergi pula kepada pandangan hadapan. Okey. Jadi, panas sikit kat sini. Sorry. Okey, jadi kita pergi pula kepada pandangan depan. Okey, jadi untuk pandangan hadapan.
Okey, pandangan depan dia adalah cikgu lukis macam ni. Cikgu lukis sebiji macam ni. Okey, jadi kita pergi kepada pandangan hadapan dia. Okey, jadi cikgu pergi pula yang belah bawah ni. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, cikgu akan copy, cikgu akan buat dekat sini. Okey, jadi kita pergi. Okey, untuk melukis, bucu ni, bucu yang kita lukis ni, kita selang satu kotak. Kalau cikgu selang 1 cm. Maksudnya dekat sini kita kena selang juga 1 cm. Okey, habis dekat situ. Okey, kemudian maksudnya dekat sini adalah IL. IL tu tinggi dia 2 cm. Jadi kita angkat dulu dia dalam keadaan 2 cm. Sabar, cikgu ada lengkuk lepas ni cikgu nak buat. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada yang seterusnya. Ni. Ini adalah bentuk dia. Ini dikira sebagai dia punya bentuk. Okey, lengkuk dia mana? Lengkuk dia adalah yang tengah-tengah ni. Silap, yang tepi ni. Yang tepi-tepi ni. Okey, jadi dekat situ cikgu padam dia punya ni. Okey, tengok tau. Okey, jadi cikgu padam dia punya ni. Okey. Okey, jadi cikgu buat satu lengkuk. Satu lengkuk. Habis dekat situ. Okey, ini IL dia. Ini adalah IL dia. Okey, kemudian tinggi dekat sini 3. Jadi cikgu angkat 3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jatuh dekat mana? Jatuh dekat sini. EHE. Itu adalah daripada pandangan hadapan. Okey, nak buat pandangan sisi. Nak buat pandangan sisi, dia kena sama tau semua ni. Nanti kamu dapat kertas kosong tau. Kamu tak dapat petak-petak. Tak ada lagi dalam exam dia bagi kamu jawab kertas petak-petak. Melainkan kamu special. Kamu anak Sultan Brunei ke. Okey. Jadi dekat sini, kalau dia dalam keadaan macam ni, kamu bukan boleh main lukis-lukis. Cikgu ni ada petak. Jadi cikgu anggap, cikgu nak bagi kamu faham satu petak tu 1 cm. Kamu punya lukisan untuk pandangan pelan dengan depan ni kena sama, kena tally. Orang-orang English kata tally tak? Okey, jadi dekat sini bila cikgu unjurkan, kita kena unjurkan setiap perubahan. Dan pastikan kena. Ini kena dekat sini semua. Ini kena dekat sini semua. Ini kena dekat sini semua. Daripada pelan, cikgu dah unjurkan ke atas. Cikgu unjurkan pula ke kiri. Cikgu unjurkan pula ke garisan 45 darjah. Jadi bila cikgu unjurkan, okey, cikgu masuk kat sini. Cikgu dah sampai garisan 45 darjah, cikgu bawa dia ke atas. Okey, mana perubahan lagi? Cikgu dah sampai garisan 45 darjah, cikgu bawa dia ke atas. Untuk sisi, cikgu tak perlu nak tengok gambar dia. Tak apalah, cikgu tunjuklah, takut kamu tak faham. Okey, jadi habis dah dekat sini. Yang ni untuk pandangan hadapan cikgu dah padam. Okey, sekarang cikgu ajak unjurkan ni. Okey, itu cikgu ambil daripada pelan. Sekarang kita ambil daripada pandangan depan. Untuk pandangan depan, dia unjurkan pergi ke sisi kita. Jadi dekat sini kita pergi pula. Tak ni. Okey. Kita bawa dia pergi ke sini. Okey, yang ni kita bawa pergi ke sini. Okey, yang ni kita bawa pergi ke sini. Okey. Bila ada curve dan dia mention tentang huruf dekat curve tu, maksud cikgu mana? Okey, ini adalah curve dia. E, L, D. Jadi dia mention tentang huruf L. Maksudnya dekat sini dia ada satu garisan. Satu garisan yang kamu kena hati-hati. Jadi dekat sini kita unjurkan kamu buat garisan tu bagi nampak beza sikit. Jadi dekat sini cikgu unjurkan pakai garisan warna biru menandakan titik tengah bagi bulatan tu. Okey. Jadi habis dekat situ, cikgu pergi pula kepada sisi. Kalaulah kamu nampak dekat sini, sisi ni kamu dah boleh lukis. Macam mana? Okey, bahagian yang pertama yang belah atas ni, kita nampak di dalam bentuk petak. Petak ada 2 petak belah atas. Bahagian pertama, bahagian kedua. Jadi cikgu lukis dulu bahagian pertama dan bahagian kedua. Cikgu lukis bahagian pertama dan bahagian kedua. Jadi dekat sini habis dah. Jadi inilah jawapan kita punya garisan 45 darjah.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, tengok satu soalan dah pukul 9:08 dah. Okey. Habis dah semua. Amar, jelas ke Amar yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh ke Amar? Boleh. Okey. Jadi tengok betul-betul. Okey, yang tak dapat ataupun yang tak siap lagi, ambil gambar. Ambil gambar. Cikgu. Setiap Saya nak tanya. Ha? Kalau dalam peperiksaan, adakah Ha? dia akan bagi yang garisan yang dibagi 4 ni? Ataupun tak? Oh, ada dia bagi, ada dia tak bagi. Oh. Ada dia bagi, ada dia tak bagi. Cikgu, satu lagi. Kalau Ya. contoh kan, kalau yang dia tak bagi tu kita buat 45 darjah tu, kita dah salah dah. Adakah faktor markah tu tak ada ke ataupun still ada? Dia faktor markah kalau untuk form 3 cikgu rasa still ada lah. Cikgu rasa still ada. Cikgu tak berani nak cakap. Cikgu lupa dah. Cikgu rasa ada je, ada. Tapi kalau boleh pastikan jangan larilah 45 darjah tu. Kalau kamu tak pakai kompas, kalau kamu tak pandai pakai kompas, kamu guna protractor. Okey, nak guna protractor ni macam ni, senang je. Okey, yang dekat tengah-tengah bucu ni, tengah-tengah bucu ni, kamu bawa dia pergi dekat sini. Yang ni bucu ni. Cikgu tunjuk. Takut kamu tak nampak. Okey ni bucu dekat tengah-tengah ni, bucu dekat situ tu. Cikgu padam. Ni tau, cikgu buat warna merah. Bucu dekat situ tu kamu pergi kat sini. Kamu bawa ni jatuh dekat situ. Okey, kalau kamu nak pakai kaedah ni, kamu pusingkan protektor kamu ke bawah, kamu pusingkan protektor kamu ke bawah. Sekarang kamu nak dapat 45 darjah, kamu mula daripada sini kan? Okey. Jadi takkan kamu nak mula daripada sini? Ni 90. Jadi kita mula daripada sini. Jadi nak dapat 45 darjah, kita kira. Kita anggap sini kosong. Kosong, pergi dekat sini 10, pergi dekat sini 20, pergi dekat sini 30, pergi dekat sini 40, jatuh dekat 45 darjah. Itu cara nak pakai protractor dan pakai kompas cikgu dah ajar pada kelas lepas. Ikutlah kamu nak pakai mana yang mudah. Kamu jangan pelik pula, cikgu macam mana cikgu dapat tepat 45 darjah? Sebab ini software, jadi bila cikgu buat dekat depan memang dia dah program tu macam tu. Okey, habis. Boleh tak cikgu terangkan balik? Okey, kejap cikgu tunjuk. Ada kawan-kamu nak tanya. Macam mana nak tahu 45 darjah tu ke kiri ke kanan? Maksudnya kaedah pertama ke kaedah kedua ke? Maksudnya kaedah ke? Ya, ada kawan tanya. Okey. Oh, maksudnya kaedah. Maksudnya kaedah. Okey, jadi dekat sini untuk kaedah ni, bila kita bercakap tentang kaedah adalah sesuatu yang contoh. Kita nak pergi ke rumah, ni cikgu nak pergi ke rumah cikgu. Cikgu ada dua jalan. Jalan pertama lalu sini. Jalan kedua lalu sini. Jadi jalan pertama ni kaedah yang pertama. Jalan kedua ni kaedah yang kedua. Jadi cikgu boleh sahaja pakai dua-dua kaedah. Jadi kamu jangan risau pula nak pakai kaedah mana. Salah ke betul ke. Okey, jadi untuk pakai kaedah, kalau untuk cikgu, yang cikgu ajar dekat sini, adalah ni baca dekat perenggan ni. Okey, kita pergi kepada kaedah satu. Pandangan sisi adalah dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Tengok tau. Mungkin ada yang tak nampak lagi ataupun kurang jelas. Cikgu tunjuk untuk kaedah satu. Okey. Dekat dalam kaedah, kalau kamu buat macam cikgu tu pun betul, cikgu ajar. Okey, tengok tau. Okey, baguslah soalan tu. Mungkin ada kelas lepas kurang jelas, jadi cikgu tunjuk kaedah 1, kaedah 1 dan kaedah 2. Okey, kalau yang cikgu ajar,
Cikgu takut. Kalau yang cikgu ajar, cikgu nampak pandangan dia belah kiri, cikgu nampak pandangan dia belah kanan, ke kanan. Jadi, cikgu ambil yang berat tu ke kanan. Cikgu ambil yang berat tu duduk kanan. Maksudnya, pandangan sisi cikgu duduk kanan. Itu cara cikgu. Okey, tapi untuk lebih jelas, cikgu saya tak yakinlah nak pakai kaedah mana, dia ada lagi satu cara. Dia ada lagi satu cara. Jadi untuk yang confused dengan apa penjelasan cikgu yang tu, dia ada lagi satu cara. Tengah dengar ke? Hello, Ya, tengah dengar, dengar. dengar. Okey, baik. Okey, kita pergi dulu kepada kaedah pertama. Ini adalah kaedah pertama. Lepas tu cikgu pergi pula kepada kaedah kedua. Ini adalah kaedah kedua. Okey, tengok tahu. Okey, kita baca penjelasan dia. Okey, kaedah kedua. Okey, tengok dalam kaedah satu, pandangan sisi adalah sebelah kanan adalah dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Okey, cikgu letak dekat belah bawah ni. Okey, kemudian maka kaedah dua, pandangan sisi dari kiri ke kanan. Okey, tengok ni. Ini adalah dari sisi kiri ke kanan. Okey, sekarang bila ni tak faham, kita tengok contoh. Okey, dekat dalam kaedah satu, kita rujuk contoh 7. Jadi kita pergi dekat contoh 7. Sabar Okey, ini adalah di mana kita pakai kaedah yang pertama. Tengok. Cikgu zoom out. Kejap Okey, ni adalah di mana kita pakai kaedah yang pertama. Okey, kemudian untuk contoh 2 ataupun kaedah 2, rujuk contoh 8. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada kaedah nombor 8. Mana ni contoh 8. Kita pergi kepada contoh 8. Okey. Okey, tengok dekat depan tau. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu tak nampak pun perbezaan dia. Tak nampaklah perbezaan dia. Okey, fokus. Kita faham ini adalah pelan. Jadi pelan dengan pandangan hadapan dia tak berubah. Ini pelan, dua-dua memang pelan datang daripada sini. Okey, pandangan hadapan memang dua-dua datang daripada sini. Okey, sekarang yang berubah dia dekat sini adalah kita tengok kepada yang cikgu highlight kepada yang warna merah. Yang warna merah. Kalau kita punya pandangan tu, kalau kita punya pandangan ni, kita pandang daripada belah belakang, kita pakai kaedah pertama. Kalau kita pandang daripada sini, kita pakai kaedah kedua. Itu sahaja. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baguslah Cikgu. ada yang bertanya. Ya. So maknanya kita Ha? guna kaedah mana-mana pun betul juga. Betul kalau kita boleh bayangkan dengan betul. Betul kalau kita boleh bayangkan dengan betul. Okey, contohlah. Sekarang ni kita nak pakai kita punya soalan dekat sini tau. Contoh soalan ni. Okey, kebetulan dia nak pandang daripada belah belakang. Kan susah kita nak gambarkan daripada belah belakang ni. Tak apa. Cikgu takut kamu confused. Ingat ni je cakap cikgu. Kalau kita pandang dari ke kanan, daripada kanan ke kiri, ni kanan. Lepas tu kita pandang ke kiri, kita pakai kaedah pertama. Okey, kemudian untuk kaedah kedua, kalau kita pandang daripada kiri ke kanan, mana kiri? Ini kiri ke kanan, kita pakai kaedah nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh. Okey, jadi ini adalah contoh-contohnya lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh faham ke semua bila nak pakai kaedah pertama, bila nak pakai kaedah kedua? Jelas? Jelas. Okey, habis. Habis. Okey, sekarang kita pergi pula kepada dah pukul 9.17 lah. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan yang terakhir untuk kita punya homework
Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk kita punya homework. Jadi cikgu dah summarizekan tentang kaedah. Cikgu dah summarizekan tentang kaedah. Cikgu bersandar. Okey, jadi dekat sini masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak pastikan kamu faham tentang kaedah. Jangan pening dah tentang kaedah. Kalau dia pandang daripada kiri ke kanan. Ni kiri, ni pandangan kiri ke kanan. Jadi kita pergi tengok mana kiri ke kanan. Sini kiri kita, sini kanan kita. Jadi dekat sini kita pakai kaedah kedua. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini kita pakai kaedah nombor 2. Bagus. Bila ada soalan, cikgu suka kalau siapa ada soalan tanya je. Nanti cikgu akan terangkan lebih terperinci lah sebab ada yang bertanya di bahagian tu. Okey, jadi dekat sini kita pakai kaedah kedua. Kaedah kedua macam mana kaedah kedua? Kaedah kedua adalah kita punya garisan 45 darjah dekat sukuan keempat. Maksudnya garisan 45 darjah ni dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, habis. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada kita punya homework soalan nombor 2. Kita pergi kepada soalan homework, soalan nombor 2. Ada soalan tanya je tau. Mana tahu dengan soalan kamu boleh bantu. Okey, kejap nanti cikgu jawab tu. Okey, jadi mana tahu kalau kamu ada soalan lebih soalan yang jelas dekat situ. Kalau kita tengok betul je Faril, betul. Okey. Jadi dekat sini lepas ni kamu sharp satu benda. Jangan confuse dah tentang kaedah. Kalau dia pandang daripada kiri ke kanan, baik sama-sama. Lepas ni kamu apa orang kata dah buat kata putus. Kalau dia pandang daripada kiri ke kanan, kamu pakai kaedah kedua. Kalau dia kata daripada kanan ke kiri, kamu pakai kaedah pertama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Kaedah ni wujud untuk menyenangkan kita. Tapi kalau kaedah kita betul, bentuk kita salah, salah juga. Kaedah tu salah, tapi bentuk tu betul. Betul juga. Betul juga. Dan yang penting tu macam mana bentuk kamu dekat dalam garisan-garisan tu semua. Jadi dekat sini cikgu buat kata putus ikut macam ini sahaja. Aulia jelas ke Aulia? Boleh faham? Saya kurang faham sikit tapi nanti saya teks cikgu. Okey. Macam ni. Dia ada beberapa pandangan. Cikgu terangkan lagi sekali lah kepada semua orang. Okey, dia ada beberapa pandangan. Kejap cikgu buka cikgu punya download. Kejap mana cikgu punya download. Semalam cikgu ada download. Kejap semua. Ada yang confused? Tak apa. Cikgu akan tunjuk. Jangan risau. Cikgu alright je. Okey. Kejap cikgu tunjuk Ada yang confused? Semalam. Okey, kejap semua. Cikgu buka latihan yang banyak-banyak tu. Okay, kejap yesterday. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan.
Okey, cikgu akan tunjuk Okey, ini adalah penentuan kaedah tau. Okey, jadi kita pergi kepada penentuan kaedah. Okey. Jadi cikgu tunjuk je dekat depan ni. Antara nak menyelesaikan kita punya soalan, tengok ni tahu semua. Okey, kita ada dua cara. Okey, cara pertama cikgu panggil dia kaedah pertama. Cara kedua, cikgu panggil dia kaedah kedua. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan. Apa yang bezakan kaedah pertama dengan kaedah kedua? Okey. Yang membezakan kaedah pertama dengan kaedah kedua satu sahaja, iaitu dia punya pandangan sisi. Pandangan sisi. Kenapa cikgu cakap pandangan sisi yang menentukan nak pakai kaedah pertama? Ini adalah kaedah pertama dan kaedah kedua. Okey, untuk pakai kaedah pertama dengan kaedah kedua, yang menentukan dia adalah pandangan sisi. Kenapa? Sebab sisi ni boleh dipandang melalui dua sudut, dua pandangan. Pertama, ada soalan minta sisi kanan. Ada soalan minta sisi kiri. Sebagai contoh, dekat sini soalan 1, bentuk ni dia minta sisi apa ni? Dia minta sisi yang cikgu buat sini. Dia minta sisi belah kanan kita. Pandangan daripada yang Y tu. Okey. Contoh yang kedua, untuk Y, untuk Y ni Y pertama, Y yang kedua, dia punya pandangan adalah daripada sini. Daripada sini. Jadi yang membezakan dia, adalah dia punya pandangan sisi. Kalau dia punya pandangan sisi yang Y tu daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Apa maksud kanan ke kiri? Anak panah tu maksudnya senang cerita dia ke kiri. Maksudnya apa? Kanan ke kiri. Kan sini kanan. Kanan pergi ke kiri. Jadi kita pandang dekat belah belakang. Kita tak nak jawapan kat depan. Kita nak yang dekat belakang. Jadi bila keadaan dia macam tu, kita pakai kaedah pertama. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kaedah kedua. Kaedah kedua, tengok ayat ni, daripada kiri ke kanan. Apa maksud kiri ke kanan? Tengok anak panah ni, maksudnya ini kiri, ini kanan. Jadi ini kiri ke kanan. Itu maksud kiri ke kanan. Jadi bila dia punya anak panah daripada kiri ke kanan, kamu pakai kaedah kedua. Itulah cara dia. Jadi ini anak panah dia, ini adalah anak panah Y dia ke sini dan ini adalah anak panah Y dia ke situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Cikgu nak tanya Damia, ada ke Damia? Damia boleh faham ke Damia bila nak pakai kaedah pertama dengan kaedah kedua? Boleh, boleh. Okey, jadi yang cikgu tentang kaedah ni, apa yang cikgu nak tekankan, kaedah kamu kalau betul, bagus. Kaedah betul, jawapan salah, maksudnya kita punya gambar ni salah. Sekejap mana yang tadi? Hilang dah. Okey, jadi kalau kita punya gambar tu betul, apa gambar tu kita betul? Pandangan kanan, pandangan hadapan, pandangan pelan kita betul, jawapan kita betul. Tetapi kalau kaedah kamu betul, jawapan tu salah, salah juga. Contohlah, pandangan depan kamu dah betul dah. Pandangan belakang kamu dah betul. Pandangan pelan kamu dah betul. Betul tiga-tiga ni. Kaedah kamu buat, sepatutnya kamu buat kaedah nombor 2, tapi kamu pergi buat kaedah nombor 1. Tapi kamu dapat juga markah dia. Tu maksud cikgu. Okey.
Tiba-tiba, okey, kaedah yang kamu buat tu betul. Pandangan depan kamu salah, pandangan belakang kamu salah. Jadi, jawapan kamu tetap salah juga. Itu maksud cikgu. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Okey jadi jangan pening jangan pening. Nanti kamu form 4 siapa ambil LK siapa ambil LK, tiba-tiba kamu jumpa pula garisan dekat atas ni. Bila kamu jumpa pula garisan dekat situ macam mana? Sama je, dia itu kaedah. Itu kita panggil dia sebagai kaedah, cara. Tapi kalau kamu pening, cikgu saya nak jawapan daripada cikgu, nak pakai kaedah mana sebenarnya? Okey, cikgu tunjuk. Sebab ada soalan daripada situ, ini adalah dia punya kata kunci dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, habis. Okey, jadi kita ikut kaedah. Kita ikut kaedah. Okey. Jadi masing-masing boleh buka homework. Boleh buka homework. Kita pergi kepada homework kita yang seterusnya. Iaitu ini soalan homework kita. Okey, ini soalan homework kita. Jadi, okey, cikgu padam. Cikgu mula balik daripada awal. Okey. Jadi dekat sini masing-masing cikgu keluarkan dulu dia punya pandangan. Cikgu keluarkan dahulu dia punya pandangan. Yang pertama cikgu pergi kepada pandangan pelan. Okey, pandangan pelan cikgu pandang daripada atas. Cikgu pandang daripada atas. Cikgu namakan dia Z. Okey. Jadi untuk Z cikgu ke bawah. Tengok betul-betul. Okey, cara nak keluarkan pandangan, mula-mula sekali jangan orang kata jangan gelojoh. Kita lorekkan dulu, lorekkan dulu apa yang kita rasa kita boleh nampak daripada pandangan pelan. Okey, jadi dekat sini cikgu nampak macam ni. Cikgu pening lah. Macam mana bentuk dia yang sebenar? Okey, kalau confused, tengok kepada dia punya tapak. Cikgu bagi tips. Tengok kepada dia punya tapak. Bermakna tengok kepada dia punya tapak. Jadinya daripada tapak ni apa yang kita dapat dekat sini, yang kamu tengok sengit-sengit, yang kamu tengok sengit-sengit tu, yang ini sengit macam mana pun dia tetap jatuh dekat B. Yang ini sengit macam mana pun dia tetap jatuh dekat C. L ni sengit macam mana pun dia tetap jatuh dekat D. Sama juga K, sama juga G. Sama juga dekat sini. Jadi, pandangan pelan tu sebenarnya dia dalam keadaan petak je. Sebenarnya dia dalam keadaan petak je. Itulah fungsi nombor ataupun huruf-huruf tu. Itulah fungsi huruf-huruf tu. Okey. Jadi kita pergi pula kepada bahagian yang pertama. Ini bahagian pertama. Cikgu keluarkan bahagian pertama. Okey, ini adalah bahagian yang pertama. Cikgu keluarkan. Okey, jadi ini dikira sebagai bahagian yang pertama. Tengok tahu. Ada soalan tanya je. Mana tahu dengan soalan kamu boleh bantu kawan lain. Okey, jadi bahagian yang pertama dekat sini, cikgu keluarkan pula dia punya huruf. L belakang dia, bawah dia ada D. Jadi sini L/D. M bawah dia ada C. M/C. N bawah dia ada B. Jadi N/B. Okey. K bawah dia ada E. Jadi K/E. Itu adalah bahagian pertama. Untuk ukuran tinggi daripada L pergi kepada M adalah 4 cm. Maksudnya sini dikira 4 cm. Ukuran daripada L ke K, M ke N, sengitlah cikgu. Sengit kalau kita pandang daripada tepi. Tapi kalau kita pandang daripada atas, kita nampak dia punya tapak. Tapak dia 3 cm. Maksudnya sini adalah 3 cm. Okey. Habis dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada ukuran ataupun bahagian nombor 2. Bahagian nombor 2 dia ada G, bawah dia ada F. G/F. K/E. Oh, dah kena dekat sini. Sekarang ni kamu kena cari mana bahagian H, mana bahagian J. Jadi panjang daripada sini ke sini 1 cm. Maksudnya dekat sini kamu selang 1 cm. Jadi dekat situlah bahagian kamu punya H, kamu punya J. Sini H.
sini J. Jadi kita buat satu garisan. Jadi ini adalah bahagian nombor 2 dan ini adalah bahagian nombor 3. Okey, panjang belah bawah dia ini 3 cm dan seterusnya dekat sini sama je macam sini 4 cm juga. Jadi baki 4 tolak dengan 1, sini kita dapat 3 cm. Yang sini jatuh dekat A. Boleh faham ke untuk pandangan pelan tu? Cikgu keluarkan satu-satu. Boleh. Bagus. Tak faham tanya mana tahu macam cikgu cakap tadilah. Mungkin kamu punya soalan boleh guna bagi lagi jelas. Okey. Habis. Okey, jadi kita pergi pula kepada pandangan daripada Y. Okey, jadi pandangan daripada Y ni kita panggil dia sisi. Sisi Y. Okey, tengok sisi Y. Okey, mula-mula cikgu tak terus lukis. Cikgu lorekkan dulu. Lorekkan dulu apa yang kamu rasa kamu akan nampak daripada pandangan Y tu. Okey, ini adalah apa yang cikgu nampak daripada pandangan Y. Ini adalah apa yang kita nampak. Okey, jadi dekat sini ini dikira sebagai bahagian yang pertama, ini bahagian kedua, ini bahagian ketiga. Bahagian pertama, kita buat dulu bahagian pertama. Bahagian pertama kalau kamu perasan bentuk dia jadi macam ni. Bentuk dia macam ni. Jadi kita punya soalan ni, jawapan ni bentuk yang kita akan dapat macam ni juga. Okey, itu cara dia. Jadi mana huruf-huruf dia ni cikgu? Okey, ini belakang dia G, ni G, ini K. Maksudnya sini G/K. Yang ni F, belakang dia ada E, belakang dia ada D. Jadi F/E/D. Okey, sama juga kat sini. A, belakang dia ada B, belakang dia ada C. A/B/C. Yang ini H, belakang dia ada J. Jadi H/J. Itu yang cikgu suruh buat. Buat satu-satu. Habis. Okey, kita pergi kepada bahagian ketiga dulu. Kenapa cikgu pergi kepada bahagian ketiga dulu? Okey, masing-masing boleh tengok. Untuk bahagian ketiga, yang kita dapat, cikgu padam tau ni. Yang kita dapat dekat bucu ni, dia jatuh dekat sini. Mana ni? Cikgu tak nampak. J. Dia jatuh dekat J. Jadi kita mula dekat J. Dia jatuh pula dekat sini B. Jadi kita ada B dekat sini. Jadi kita unjurkan J pergi kepada B. Ini adalah kita punya bahagian ketiga. Ini bahagian pertama. Jadi ini apa? Ini adalah N. /N. Boleh faham ke semua sampai situ? Boleh cikgu. Tengok huruf. Jadi yang ni kat mana ni cikgu? Tengok K. K ni dekat mana? Kan kita dah buat K dekat sini. Maksudnya dia mula dekat situ. Yang ni mula dekat mana ni? Dia mula dekat N. Kan dia ada mula dekat N. Jadi dia mula dekat tempat yang sama. Pergi ke L, pergi ke M. Jadi dekat sini kita bawa dia ke atas sahaja. Jadi kita bawa dia ke atas sahaja. Yang ini L. Jadi kita tulis L. Yang ini M. Jadi cikgu letak pula dia punya ukuran. Tengok kepada ukuran dia. Ukuran yang terlibat dekat sini daripada bawah sampai ke atas adalah 4 cm. Maksudnya sini adalah 4 cm. Sini 4 cm. Sini 4 cm. Sampailah ke atas 4 cm. Okey, tinggi dia. Tinggi dia sini 3. G ke F 3. Mana G? Ni G kita, ni F kita. Ini 3 cm. Kemudian L ke G. L ke G ni berapa? Tak tahulah berapa. Kalau tinggi dia total dia 5. 5 tolak dengan 3 kita dapat tinggi dia adalah 2 cm. Tu cara dia. Tinggi panjang ni 1 cm. Maksudnya 1 cm. Okey, panjang ni dia tak bagi. Okey, nak dapat daripada J ke N adalah 4 tolak dengan 1. Kita dapat 3 cm dekat sini. Itulah cara dia. Jelas ke semua? Ke cikgu laju? Okey ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu minta maaf kalau cikgu laju ada soalan, tanya je tau. Sebab cikgu tak sampai lagi ni apa yang cikgu nak ajar betul. Tapi tak apa, kita akan buat sampai kita betul-betul faham yang ni. Okey, untuk X. Untuk X, cikgu buat pula X. X ni pandangan hadapan.
Kita pergi kepada pandangan hadapan iaitu X. Pandangan X ni yang kita dapat dekat sini yang cikgu lorikkan ni. Yang ni yang pertama, yang ini yang kedua. Jadi sini yang pertama, sini yang kedua. Okey, untuk pandangan hadapan kita selesaikan dulu pandangan pertama. ABC, ada belah bawah tu ABC, maksudnya di dalam satu garisan. A, lepas tu selang ni 3 cm, B, selang ni 3 cm, lepas tu C. C. Belakang A ada F, jadi A/F. Okey, B, belakang B ada E, jadi B/E. C, belakang C ada D, jadi C/D. Habis. Tinggi dia naik pula 3 cm. Kita bawa dia naik 3 cm. Kita bawa dia naik 3 cm. Jadi, jatuh dekat H/J. H/G. Lepas tu pergi mana H ni? Daripada H ni pergi mana? Dia pergi kepada J. J ni jatuh kat mana? Dekat 3 cm tu. Jadi, situlah dia punya dia punya apa ni? Dia punya J belakang dia ada K. Jadi J/K. Okey, kemudian kalau kamu nampak dekat sini dia ada N. Jadi untuk bentuk yang bahagian kedua dia mula dekat N. N ni dia selari dengan apa? Dia selari dengan J. Jadi kamu tambah sahaja dekat sini. Nak tinggi jadi N ni jatuh ke mana? B. B dekat sini. Dah, betul dah dekat situ. C. C pergi kepada M. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 5. Jadi kamu bawa dia 5 cm. Lepas tu sambungkan sahaja ke situ. Sini adalah 5 cm. Yang ini M. Yang ini dikira sebagai M. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Habis. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu teruskan tau. Siapa ada soalan boleh WhatsApp cikgu. Boleh WhatsApp cikgu. Okey, ingatlah. Cikgu, saya nak peluang juga buat. Ni kan cikgu dah bagi dah semalam. Okey. Jadi, kita pergi pula kepada kita punya nak masukkan kepada garisan 45 darjah. Macam mana cikgu? Okey, nak pakai kaedah pertama ke kaedah kedua? Nak pakai kaedah pertama, kaedah kedua, tengok kepada pandangan sisi dia. Mana dia? Okey, ni dia punya anak panah. Anak panah dia daripada kiri ke kanan. Bila kita tengok balik, bila daripada kiri ke kanan, kita pakai kaedah nombor 2. Jadi kaedah nombor 2, 45 darjah jatuh kepada sukuan keempat. Jadi 45 darjah tu jatuh pada sukuan keempat. Okey. Jadi dekat sini ini adalah kita punya sukuan. Okey, lepas tu kita punya pelan dekat sini, depan dekat sini. Okey. Jadi ini adalah kita punya pelan, ini adalah kita punya hadapan dan ini adalah kita punya sisi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sama. Okey, habis. Masukkan tiga-tiga lakaran ni ke dalam garisan 45 darjah tu. Okey, jadi cikgu buat. Cikgu buat. Tengok betul-betul. Sekejap, cikgu padam ni. Okey, jadi cikgu buat. Sekejap. Cikgu nak bagi kamu nampak ni. Sekejap. Okey, cikgu buat garisan. Cikgu buat garisan. Okey, ni garisan dia. Okey, sekarang cikgu buat garisan 45 darjah cikgu. Okey, ni garisan 45 darjah cikgu. Okey, habis. Okey, sekarang cikgu nak masukkan pandangan apa? Kita pergi kepada pandangan pelan. Iaitu Z atas ni. Okey, jadi kita pergi kepada pandangan pelan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengah-tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah. Cikgu Tengah cikgu. Okey. Sorry lah kalau cikgu asyik. Cikgu takut. Cikgu ni banyak sangat lah bercakap. Okey. Cikgu takut. Nanti kalau kamu tak faham, nanti kamu tanya cikgu. Okey, jadi habis dekat situ. Okey, kita pergi pula kepada pandangan pelan. Kita nak isi yang ni. Iaitu yang pelan ni. Ke mana? Kita nak isi ke bawah ni. Kejap, cikgu bagi nampak betul-betul. Okey.
Okey. Jadi kita pergi kepada dia punya pelan. Kita pergi kepada dia punya pelan. Okey. Ni pelan kita. Okey. Pastikan kalau kamu mula selang 1 cm ke 1 cm. Cm pula dah. Maksudnya sini, sini. Mula dekat sini, yang L di ni dia jatuh dekat situ. Okey. Jadi sekarang ingat 1 cm cikgu ambil 1 kotak. 1 cm cikgu ambil 1 kotak. Jadi ke bawah L ke M 4 cm. Cikgu gariskan 4 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Okey. Kemudian kemudian yang M pergi ke A 6 cm. 3 tambah 3. Jadi kita garis 3 kotak, 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis dekat situ. Daripada A pergi ke F, 3 tambah 1. Kita dapat 4 kotak. Kemudian macam ni. Okey. Ini A pergi kepada sini 3 kotak. Jadi dekat sini kita punya ada garisan. Okey, ini 1 cm. Jadi kita selanglah 1 cm dekat situ. Sampai sini jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Cikgu padam dia punya pelan. Okey, ini adalah dia punya pelan. Sekarang ni cikgu nak masukkan pula dia punya atas. Dia punya atas. Ataupun hadapan lah dia punya atas pula. Dia punya hadapan ni. Macam mana nak masukkan ni? Cikgu asyik masukkan yang tu je. Okey, tak apa. Cikgu masukkan pula dia punya sisi. Cikgu masukkan pula dia punya sisi. Cikgu tak pernah tunjuk lagi kan sisi. Cikgu asyik buat pelan atas, pelan hadapan, pelan hadapan. Lepas tu dapat sisi. Okey. Jadi dekat sini cikgu masukkan pula dia punya pandangan sisi. Okey. Jadi dekat pandangan sisi ni tengok betul-betul. Okey, cikgu masukkan pula pandangan sisi. Okey, pandangan sisi yang kita mula kalau kita selang sini 1 kotak, maksudnya yang ini jatuh dekat sini. Yang ini yang cikgu petak, yang cikgu buat warna apa? Yang cikgu buat warna apa? Cikgu buat warna merah, jatuh dekat sini. Okey. Cikgu asyik cakap ni dah jadi confused dah. Okey, naik 5. 3 tambah 2, naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini naik berapa? Panjang dia 4. Jadi kita bawa 1, 2, 3, 4. Kemudian naik lagi 5. Naik 5. Lepas tu panjang dia sini, panjang dia sini adalah 4 tau. Ni 4 cm ni. Okey, jadi cikgu menaikkan dia 4. Okey, kemudian dia ke bawah sebanyak 2 cm. Jadi cikgu selang 2 cm ke bawah. Akhir sekali yang ini 1 cm. 1 kotak pergi pula sampai ke bawah ni. Jadi dekat situ cikgu naklah kamu boleh faham. Cikgu nak kamu boleh faham yang dia punya selang-selang ni dia bukan main buat. Okey, contohlah. Contoh. Yang ini tengok tengok semua. Okey. Lepas ni cikgu nak kaitkan. Cikgu nak kaitkan. Okay, tengok Okey. Bahagian ni yang cikgu hitamkan ni. Bahagian ni yang bahagian ni je. Ni je. Jangan pandang benda lain lah. Bahagian yang cikgu warna biru tu, kalau cikgu pandang daripada pelan, cikgu nampak dia macam ni. Cikgu nampak dia macam ni. Kalau cikgu pandang dia daripada sisi, mana yang warna biru tu? Dia jatuh dekat sini. Dia jatuh dekat sini. Dia jatuh dekat sini. Dia berkait. Sebab itulah kalau cikgu unjurkan, kalau cikgu unjurkan bahagian biru je, bahagian biru je. Cikgu unjurkan bahagian biru, cikgu bawa dia ke sini. Dia jatuh kat sini. Cikgu bawa dia ke sini. Dan dia jatuh dekat sini. Sebab itulah bucu yang kita dapat yang kita dapat daripada sini, dia sebenarnya adalah bahagian yang sama. Ni tau. Ni bahagian yang sama dekat sini.
Contoh kalau sini A, sini B. AB ni jatuh dekat mana? Sini. Maksudnya sini A/B. Okey, tak nampak kan? Okey, cikgu ambil dia punya huruf-huruf betul Masing-masing boleh tengok. Okey, kalau daripada depan sini G, K. Sini G, sini K. Untuk pelan situ G, K. Untuk sisi kita tak nampak kita tak nampak. Jadi dekat sini cumanya kita nampak yang G, K, tengok garisan warna merah cikgu. Cikgu bawa dia ke sini. Ini adalah garisan G/K. Itu adalah titik dia. Ini titik dia. Okey, lepas tu yang belah bawah ni cikgu tunjuk pula H, J. H ni adalah H, ini adalah J. Jadi kita nampak garisan ni bergerak, dia pergi ke atas ni. Maksudnya bahagian ni adalah H/J. Sebab itulah pemeriksa boleh tengok kamu buat betul-betul ke tak. Sebab ukuran yang kamu dapat semua tepat. Semua adalah tepat. Contoh, bucu ni. Bucu ni, kalau kita pandang daripada sisi, kalau kita pandang daripada depan AB, kita fokus kat bucu ni. AB. A pergi kepada B. Okey, AB ni bila cikgu unjurkan, dia akan jatuh dekat mana? Dia jatuh dekat sini. Jadi AB tu dekat mana? Okey, AB ni adalah berada di sini. A/B. Itu adalah cara dia. Itu adalah cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu cuba sampaikan tu? Jelas. Okey. Sebab itulah cikgu cakap kita boleh lukis daripada pandangan pelan, daripada pandangan sisi, kita boleh keluarkan satu bentuk. Kita boleh keluarkan balik satu bentuk. Okey, jadi daripada contoh ni dah pukul 9.50 dah. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada pandangan hadapan. Okey. Untuk pandangan hadapan dia macam ni, Dia memang macam ni tapi kamu tak boleh nak main buat. Kenapa kamu tak boleh nak main buat? Sebab dia ada ukuran. Jadi nak masukkan ukuran tu betul-betul. Macam mana nak masukkan ukuran kalau dah ada pandangan pelan dengan pandangan sisi? Untuk pandangan pelan, unjurkan sahaja semua ke atas. Unjurkan sahaja semua ke atas. Nampak ni cikgu? Unjurkan dia ke atas. Setiap perubahan, unjurkan dia ke atas. Okey, tu cikgu unjurkan dia ke atas. Kemudian sisi, setiap perubahan cikgu unjurkan dia ke tepi pula. Ni ada perubahan, cikgu unjurkan dia ke tepi. Ni ada perubahan, cikgu unjurkan dia ke tepi. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Okey, jadi dekat sini kita dah nampak dah bentuk dia. Macam mana bentuk dia? Okey, dekat sini bentuk yang pertama. Ini adalah bentuk yang pertama. Ni bentuk dia yang pertama. Kemudian ini adalah bentuk dia yang kedua. Jadi kita boleh terus dapat. Kita boleh terus dapat. Okey, contohlah. Kita nak nampak dia punya apa tu? Kita nak nampak dia punya yang warna biru tadi tu kan? Okey, cikgu padam ni kejap. Cikgu copy dia punya warna biru tadi. Mana? Aduhlah, cikgu terdelete semua. Ya, semua. Okey, jadi cikgu harap semua boleh nampak Okey, kejap Okey, kita fokus kepada satu-satu bahagian. Okey, warna biru kalau kita pandang daripada hadapan iaitu X. Tengok ni X. Kalau kita pandang daripada hadapan, yang warna biru ni, bila kita pandang daripada X, dia jatuh dekat sini. Dia jatuh dekat sini. H tu mana? G tu mana? Ni. H, G adalah berada dekat belah atas ni. Yang warna biru tu, dia punya garisan dekat sini. Jadi bucu yang pertama yang warna biru ni, HG adalah jatuh dekat sini. Ni adalah H/G. Yang ni apa ni? KJ. Maksudnya bucu yang ni pula adalah dekat bahagian J/K. Bukan KJ tu. Ni adalah JK.
Jadi sebab itulah daripada pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan pelan, kita boleh keluarkan pula dia punya bentuk. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Yes. Okey. Jadi dekat sini cikgu ada, cikgu selang tu boleh je ada orang tanya soalan. Cikgu selang tu boleh bebas atau mesti 1 cm? Tengok ukuran, dia tak boleh bebas. Selang tu tengok ukuran. Selang tu tengok ukuran. Selang ni kan. Selang ni kan. Kalau kamu selang dekat sini 1 cm, sini pun kamu kena selang 1 cm. Kalau kat situ kamu selang 2 cm, sini pun kamu kena selang 2 cm. Dan dia kena bentuk petak. Sebab tu cikgu, kalau cikgu selang 1 sini, maksudnya dekat sini pun cikgu selang 1. Kat sini cikgu selang 1, sini 1. Sini 1, sini 1. Dia akan dapat bentuk satu petak. Dia tak ada bentuk rectangle dekat situ. Sebab apa? Sebab bila kamu buat bentuk dia, contohlah kamu selang lain kan. Sini 1, kamu pergi buat 2. Kamu akan dapat ukuran yang berbeza. Jadi dekat situ, cikgu harap jelaslah. Cikgu dalam exam kena guna warna ke? Okey, dalam exam tak ada warna-warni. Dalam exam tiada warna-warni. Dalam exam dia ada pensel sahaja. Yang membezakan garisan-garisan ni semua adalah garisan tu pekat ataupun cair sahaja. Yang garisan cikgu buat warna merah, semua adalah garisan cair. Yang garisan cikgu buat warna hitam tu adalah garisan yang kena pekat. Kalau sebab itulah dalam dia ada if dakwat dia yang berbeza-beza. Okey. Habis. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan tanya je tau. Kalau yang macam ni saya selang 2 cm tapi satu kotak muat kali 1 cm. Betul juga. Betul juga. Betul. Kalau kamu nak selang sini 5 cm pun, pastikan kalau kamu sini selang 5 cm, pastikan sini pun kamu selang 5 cm. Dan semua tu aplikasi kepada semua bahagian. Jangan main-main tau ni. Ni kenapa cikgu terang detail sangat ni? Sebab ni masuk SPM. Ni masuk SPM. Habis. Jadi dekat situlah, itulah cara dia. Itu adalah cara dia semua. Okey ke semua? Masih bernyawa lagi ke? Masih cikgu. Tapi semua sama cm boleh tak? Maksudnya dia mesti 1 cm semua atau lain tapi semua sama cm boleh tak? Boleh. Okey, habis. Okey, jadi yang tu kenapa cikgu terang betul-betul tu? Sebab kita nak tengok, kita dapat ke tak dapat ke. Okey, jadi dekat sini cikgu akan habis. Cikgu bagi kamu 1 minit merehatkan minda kamu. Sebab yang ini kita akan belajar pula cara nak keluarkan pandangan daripada pandangan tiga-tiga ni menjadi sebuah objek. Menjadi sebuah objek. Cikgu akan ajar lah, jangan risau. Okey, rehat dulu Habis musik. Boleh, boleh. Tu masuk cikgu. Oh, dalam CM kamu, dalam exam kamu kena pakai pembaris Tak ada kotak. Maksudnya kalau dia cakap 3 cm, ambil pembaris kamu buat 3 cm. Tu cara dia. Kalau dalam exam macam tu, dia tak ada kotak. Kalau kita ubah, dia tak ada ubah-ubah, itu kat skala je. Gitu. Maksudnya dalam exam
Pandangan ni betul ke saya buat daripada kiri? Kalau yang kaedah tadi, ikut yang ni, yang cikgu tunjuk ni. Kalau kamu dah tersalah buat kaedah tapi kamu punya pandangan tu betul, tak ada masalah. Tapi lepas ni, seterusnya, pakai je kaedah ni. Senang, nanti kamu tak ada ragu-ragu nak pakai kaedah mana. Gitu. Still betul. Okey, Afham. Alright tak alright, Afham? Alright ke? Okey, cikgu bercakap. Tak berhenti, cikgu rehat jap. Okey, jadi cikgu harap masing-masing, cikgu harap masing-masing, apa orang cakap, boleh dapat tips, boleh dapat tips daripada cikgu. Yang ini cikgu ambil lukisan kejuruteraan. Kita tengok kejap kertas SPM. Kertas SPM lukisan kejuruteraan. Okey, ni siapa yang nak jadi arkitek je, dia bolehlah ambil ni. Lukisan kejuruteraan SPM. Jadi masing-masing boleh tengok Okey. Engineering Drawing SPM 1993. Jadi kita tengok sikit-sikit je kan. Inilah. Kalau kamu ambil, inilah lukisan-lukisan dia. Penuh dengan kompas pakai. Sekejap, cikgu nak pergi kepada yang ni je. Yang ni. Yang tu yang cikgu cakap kat kamu. Yang kamu belajar ni, cikgu tak tahulah kenapa ada dalam form 3. Sebab masa cikgu tak ada. Masa zaman cikgu tak ada. Sebab itulah semua orang batch 2023 pandai-pandai. Sebab dia dah belajar masa cikgu belajar masa form 4, dia dah belajar form 3. Ini soalan SPM yang kita belajar tadi. Ini adalah soalan SPM. Lukisan pandangan sisi kanan objek. Yang ni dia punya parabola. Yang ni kamu tak tengok lagi kan. Yang ni masa SPM juga. Itu lukisan lain lah. Jadi jangan risau yang tu. Yang tu memang silibus sana. Okey, yang ni yang kamu belajar yang pening-pening tu. Okey, kalau dekat SPM dia 4 markah aje. Kalau dekat lukisan kejuruteraan SPM 4 markah aje. Tapi kalau dekat matematik dia 9 markah. Okey, habis. Okey, tu cikgu berehat kejap. Okey, semua boleh ke cikgu teruskan? Syifa, boleh ke cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, Hazim, boleh ke cikgu teruskan, Hazim? Sentiasa you. Okey, sentiasa. Aulia, boleh ke cikgu teruskan? Cikgu ada setengah jam lagi. Boleh cikgu. Okey, jadi yang ni cuba ambil tips. Ambil tips. Okey, nak apa orang kata, nak terus mahir tu memang susah. Betul cikgu cakap, nak terus mahir ni memang susah. Orang belajar ni lama. Tapi kalau nak terus mahir, tiba-tiba kamu dapat mahir satu malam, memang kamu yang mahir zin lah. Okey, jadi habis dekat situ, kita pergi kepada cara mengeluarkan. Untuk yang tips-tips semua yang ada dalam buku teks, kamu boleh buka buku teks muka surat. Kamu boleh buka buku teks muka surat 187. Jadi dekat sini dia dah ada langkah-langkah dia. Langkah 1, langkah 2, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan langkah 4 je. Dan langkah 4 lah. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan cara cikgu. Cikgu akan tunjukkan cara cikgu. Okey. Jadi kenapa kita pakai kaedah tadi tu? Ada orang tanya tadi kan, kenapa kita pakai kaedah tadi? Bila kita dah pakai kaedah tu, kita boleh nampak dekat mana kita punya pandangan sisi. Dia datang dari mana. Okey. Jadi kita fokus dahulu kepada, kalau untuk daripada cikgu fokus apa? Cikgu akan fokus kepada pandangan hadapan.
Ya, cikgu akan fokus kepada pandangan hadapan. Tengok Okey. Okey, cikgu akan fokus kepada pandangan hadapan. Okey, jadi ini tips daripada cikgu tau. Ini tips daripada cikgu. Okey. Bila cikgu cakap pandangan hadapan, cikgu akan masukkan ukuran dia semuanya. Okey, contoh ini 5 cm. Lepas tu tinggi dia 3. Lepas tu yang ini 2 cm. Mana cikgu tahu 2? Sebab cikgu tengok kat sini, bila dia unjurkan, tinggi dia kat sini adalah 2. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan keluarkan dulu petak ni. Cikgu akan keluarkan dulu petak ni. Okey, untuk pandangan hadapan dahulu. Okey, jadi untuk pandangan hadapan yang pertama dia ada petak ni. Dia ada petak. Yang petak besar ni lah. Tak apa, kita buat yang ni dulu. Okey, tengok ni. Bawah dia 5, tinggi dia 2. Jadi cikgu buat pakai kotak tau. Okey, jadi dekat sini cikgu buat bawah dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Tinggi dia apa? Naik 2. 1, 2. Okey. Cikgu unjurkan macam tu. Okey, habis. Habis dekat situ. Okey, kemudian. Kemudian cikgu pergi pula yang belah atas ni. Cikgu pergi pula yang belah atas ni. Okey, yang belah atas ni, ini 3. Dia naik pula 3 cm ke atas. Dan dia naik pula 3. Dan selang ni, kalau kita nak nampak dia selang berapa banyak dekat sini, kita fokus kepada tempat dia unjurkan. Dia unjurkan dekat sini 1 cm, maksudnya 1 cm ni dia unjurkan. Jadi yang tengah-tengah ni dia jatuh dekat sini. Dia jatuh dekat sini. Tinggi 3, lebar dia 3. Itu cara dia. Okey, kemudian kemudian dekat sini masing-masing boleh tengok tau. Masing-masing boleh tengok. Kemudian dekat sini dia punya bentuk ni, adalah tempat kita mula dekat sini. Tengok, ambil tips ni tau, ambil tips. Tempat kita mula dekat sini, dia jatuh kepada bentuk segitiga. Jadi dekat situ, cikgu akan padam. Dia memang akan main padam-padam tau. Dia memang akan main padam-padam. Okey, lepas tu cikgu unjurkan dia terus ke bawah. Cikgu unjurkan dia terus ke bawah. Ini adalah daripada dia punya pandangan hadapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis. Lepas tu daripada pandangan hadapan, daripada tips cikgu lah. Kalau kamu rasa kamu jumpa cara lain, terserah. Dia cara ni banyak. Asalkan jawapan kita sama. Okey, kalau untuk cikgu, lepas kita tengok daripada pandangan hadapan, cikgu akan fokus kepada pandangan pelan. Sebab apa? Sebab daripada pelan, cikgu akan nampak dia punya lebar, dia punya atap tu. Macam mana? Okey, untuk bentuk yang pertama ni, yang cikgu hitamkan ni, kita tak boleh pandang pelan je tau. Kamu kena kaitkan juga dengan yang lain. Okey, jadi yang cikgu hitamkan ni, dia jatuh dekat sini. Ni atas dia. Jadi atas dia panjang sebanyak 2 cm. Jadi cikgu buat kotak. Dia panjang 2. Cikgu buat situlah 2. 2 kotak. Lepas tu 2 kotak. Okey. Lepas tu cikgu sambungkan. Okey. Lepas tu yang belah bawah ni pun, dia panjang juga 2 kotak. Cikgu sambung kat situ. Okey. Yang ini, tengok ni, yang bucu yang kita tak dapat lagi ni, yang bucu ni. Apa nama bucu ni? Kita kan fokus kepada pandangan pelan. LF. Okey, cari LF tu dekat mana? Okey, ni L. Dia jatuh dekat mana? Dia jatuh dekat F. Jadi 3. Turun 3. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Okey, jatuh dekat sini. Jadi itulah tempat pertembungan dia. Itu adalah tempat pertembungan dia. Gitu. Habis. Manakala
Okey, jelas ke sampai sini semua? Cikgu risau lah, boleh ke? Jelas ke sampai sini? Jelas. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, jadi daripada sini kita pergi kepada dia punya pandangan yang seterusnya, iaitu cikgu buat yang warna merah ni. Yang warna merah ni. Okey, jadi yang warna merah ni, kamu tengok betul-betul. Kamu tengok betul-betul. Contoh, nak tengok macam mana cikgu? Okey, kita tengok daripada pandangan hadapan dia. Kalau sini adalah HE, sini adalah HE. Maksudnya, bila kita pandang daripada atas, sini ada H, sini ada E. Jadi, sini adalah H, sini adalah E. Cikgu tengok huruf. Okey, sini okey, jadi habis dah dekat situ. Contoh, tengok kepada yang warna hijau pula. Kalau kita pandang depan, kita ada GF. G dekat mana? G dekat sini. Maksudnya sini adalah G. F dekat mana? F dekat belakang. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi pula. Bagus. Okey, kita pergi pula A ke D. A pergi kepada D. Maksudnya, kalau kita pandang daripada depan dia macam ni, kita tengok mana A dia, mana D dia. Okey, kita tengok Sekejap Cikgu guna warna hijau. Guna warna biru Okey. Daripada H, dia jatuh dekat A. Ni A dia, ini D dia. Okey, jadi daripada H tu kena dekat mana? Kena dekat A. A tu kat mana? Kat bawah ni. Jadi sini adalah A dia. Kalau yang belah belakang, dia pergi kepada E. Ni E, dia jatuh dekat mana? D dekat belakang ni. Jadi dekat sini kamu ambil dulu dia punya panjang tu. Kamu ambil dulu dia punya panjang ni. Ni 2 je tau, sentimeter tau. Nampak panjang sangat pula. Okey, ni 2 Cikgu selang ni satu kotak. Satu kotak. Sekejap Satu kotak, 2 kotak. Jadi dekat E, tengok ni, dia jatuh dekat D. D ni dekat sini. Jadi dekat sini pastikan E bertembung dekat D. Yang sebelah ni macam mana? Yang sebelah ni, okey, kita fokus kepada yang warna biru. BC. Kalau kita pandang daripada atas, kita nampak ni B. Kita nampak ni B. Maksudnya depan kita B, belakang kita C. Macam mana kita nak dapatkan? Kita unjurkan dulu 2 kotak. Satu kotak. Cikgu unjurkan. 1 kotak, 2 kotak. Jadi dekat F ni jatuh dekat mana? B dia dekat F ni. Okey, dekat F ni dia jatuh dekat C. Jadi sini adalah C dia. Kamu unjurkan pula ke bawah ni. Nampak ke semua? Boleh faham? Boleh. Aulia, boleh faham ke Aulia? Boleh cikgu. Okey, Irdina boleh faham ke Irdina? Boleh cikgu. Okey. Jadi yang ukuran yang kita nampak ni sebenarnya daripada sini LF daripada LF KL, semua huruf tu kita tengok betul-betul. Jadi inilah jawapan dia. Cikgu, ada orang tanya tak? Ada orang tanya. Cikgu, tak sama pun bentuk, sama je. Bentuk dia sama sahaja. Yang ini soalan bagi pandangan daripada sini, cikgu bagi pandangan daripada sini. Salah ke cikgu buat? Betul cikgu buat. Sama sahaja. Sama sahaja. Kat mana dia punya ni sebenarnya straight je. Dia adalah dalam keadaan straight. Sama juga dengan cikgu. Cikgu punya yang ni dia straight je ke bawah. Macam mana kita tahu dia straight? Kenapa dia tak bentuk piramid? Sebab daripada pelan. Kalau dia bentuk piramid, kita akan nampak
dia bentuk macam ni. Sekejap cikgu tunjuk. Dia akan bentuk macam ni. Kalau dia bentuk piramid, dia akan bentuk macam ni. Daripada pelan, kita akan nampak macam ni. Macam tu kalau bentuk piramid, dua-dua belah sangat. Tapi sekarang ni daripada pelan, kita tengok tau. Daripada pelan, kita nampak yang sangat dia dekat kiri, dekat kanan. Dekat kiri, dekat kanan sahaja. Sebab itulah kita tak sangatkan dekat depan sekali. Boleh faham ke semua? Okey ke? Okey, ada lagi lebih kurang 15 minit. Okey, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Kita pergi kepada soalan lah. Kita pergi kepada soalan . Okey, masing-masing boleh tengok dekat soalan ni. Cikgu akan jawab. Cikgu akan jawab. Okey. Kamu tinggal tengok dan perhatikan saja. Ni complicated sangatlah. Ini. Okey, tak apa. Cikgu buat ni. Ada ke soalan mudah sikit? Kamu pening. Sekejap semua. Sabar. Okey, tak apalah. Cikgu jawab je lah yang tadi. Okey, cikgu jawab uji minda 7.2B ni lah. Masing-masing boleh tengok uji minda 7.2B. Okey, cikgu ada masa sikit je tau. Tengok betul-betul tau macam mana cikgu nak dapatkan jawapan dia ni. Kamu nak cuba buat ke nak cikgu buat ni? Cikgu buat. Cikgu buat. Azim tak nak cuba ke? Sebab tadi cikgu kata cikgu nak buat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat hadapan. Ada soalan WhatsApp je cikgu Okey. Jadi apa yang cikgu nak nampak ni? Cikgu tips daripada cikgu adalah cikgu akan tengok depan dengan pelan. Dua tu sebenarnya dah cukup dah. Dua tu. Kenapa cikgu cakap dua tu? Tak guna ke pandangan sisi. Kalau bentuk dia complicated sangat, baru cikgu pandang dia dekat sisi dia. Okey. Ni macam tadi je, tapi terbalik. Okey. Jadi kita tengok ni. Kita tengok macam tadi. Tak apa, kita buat dulu. Okey. Dekat sini, kita akan pergi kepada dia punya pandangan depan. Memang apa-apa pun cikgu akan buat dulu pandangan depan. Okey, cikgu buat dulu yang ni cikgu buat dulu yang cikgu buat lorek pakai warna hitam ni. Okey. Tinggi dia 4, lebar dia 3. Okey. Jadi kita buat tinggi dia 4, 1 2 3 4, lebar dia 3. 1 2 3 kotak. Okey, 4 kotak, 3 kotak. Okey. Habis dah, selesai. Selesai. Okey, cikgu buat pula yang belah atas ni. Yang belah atas ni. Okey, yang belah atas ni dia 5 tau. Dia 5. Ini 3. Jadi kita tak tahu macam mana balance dia. Jadi apa yang kita kena buat? Kita perlukan pertolongan yang pelan. Jadi dekat pelan ni kita nampak jarak dia dekat sini adalah 1 cm. Jarak dia dekat sini adalah 1 cm. Maksudnya bila kita unjurkan, maksudnya sini pun adalah 1 cm. Jadi bila cikgu cakap dia 1 cm, bermakna dia punya jarak adalah 1 cm. Ni 1 cm. Ni pun 1 cm. Okey, kemudian yang ini pula EH dengan FG dia 5 cm. Jadi yang ni selang berapa banyak? Selang sebanyak 2 cm. Kita selang 2 cm. Ni 1 cm, ini bucu tempat dia bertembung. Kita selang 2 cm. Ini tempat bucu dia bertembung. Jadi dekat sini apa yang kita dapat? Kita dapatlah bentuk dia punya. Tidak terpadam. Okey, kita dapatlah bentuk dia. Kita dapat macam mana? Okey, masing-masing boleh tengok. Ini bentuk dia. Okey, tu adalah bentuk dia. Itu pandangan hadapan tau. Itu adalah pandangan hadapan. Setakat ni jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Cikgu. Okey. Habis dekat situ. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada pandangan pelan pula. Kita pergi pula kepada pandangan pelan.
Pandangan hadapan cikgu dah settle, kita pergi pula kepada pandangan pelan. Okey, untuk pandangan pelan, cikgu akan settlekan yang warna hitam ni. Jadi bila cikgu nak settlekan warna hitam ni, cikgu akan nampak bentuk dia macam ni. Macam mana cikgu nampak tu? Okey, kita fokus kepada huruf. Kita fokus kepada huruf. Dekat sini dia cakap tentang BK. Jadi sini dia cakap juga tentang BK. Jadi depan dia adalah B, belakang dia adalah K. Belakang tu panjang berapa banyak? Panjang sebanyak 2 cm. Jadi kotak cikgu pelik sikit tau. 1, 2. Cikgu buat macam tu. Jadi dekat sini dia garis yang tersembunyi, cikgu buat dia garis putus-putus. Okey, jadi B ni belakang dia K, jadi sini adalah K. Kemudian sini adalah A, dia ada A, dia ada A. Ini adalah A, ada A juga. Cari huruf yang sama, maksudnya sini adalah A. Okey, dia panjang berapa banyak? Dia panjang 2 cm juga. Jadi cikgu assume sini sahaja. Okey, bukan assume situ sajalah, memang betul lah kat situ. Okey, jadi habis dekat situ, belakang A ni apa? Sini adalah A, L, maksudnya sini adalah L. Maksudnya belakang dia adalah huruf L. Habis dekat situ. Kemudian cikgu akan pergi kepada bentuk dia. Bentuk dia adalah dalam keadaan segi 4. Jadi bila cikgu pergi kepada bentuk segi 4, kita unjurkan sahaja. Kita unjurkan sahaja. Dekat sini cikgu unjurkan sahaja. Buruk lah pula. Ini. Okey. Okey, yang ni cikgu unjurkan. Okey, tu nanti dulu. Ini tersembunyi ni. Ini tersembunyi. Okey, habis dekat situ. Okey, kemudian kita pergi pula. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh go. Okey, baik. Okey, tengok tahu. Okey, ni DI. DI. Kita tengok depan dia D, maksudnya sini adalah D. I tu kat mana? I ni dekat belakang ni, maksudnya sini adalah I dia. Sini depan dia C. Cari yang sama, walaupun dia tulis CBGK, jangan pening. Ni kan CJ, carilah sini C, belakang dia J. Maksudnya sini C, belakang dia adalah J. Maksudnya kita dah dapat. Okey, kenapa kita cari yang tu? Maksudnya kita nak mula I ni pergi ke H. Jadi kita nak tengok. Kita dah dapat huruf I dah. Kalau daripada pandangan hadapan, I ni pergi kepada H. I ni pergi kepada H. Yang ini dia selang 1 cm. Untuk I, dia selang 1 cm. Ni 1 cm. Untuk pandangan hadapan, untuk I nak pergi kepada H, dia naik pula 2 cm. Kita naik pula 2 cm. Jadi dia jatuh dekat sini. Jadi untuk I, ini adalah H dia. Jadi untuk I, kita pergi kepada sini. Ini adalah dia punya bentuk. Sekejap. Nama pelik. Okey, ini adalah dia punya bentuk. Oh, silap. 2 cm cikgu bukan kat situ. Okey, sekejap betul lah, betul. Okey, jadi dekat situ adalah H cikgu. Jadi dekat sini, I ni akan pergi kepada H. H ni pula, okey, H ni pula, kita tengok dekat atas ni, H ni, carilah H tu. Okey, H ni pergi ke mana pula? H ni, dia pergi kepada E. Maksudnya, sini adalah E dia. Jadi, kita unjurkan E pergi kepada H. Kan dah dapat dah tu. Okey, H tu bergerak berapa banyak? Dia bergerak daripada H nak pergi. Kalau kamu tengok ni E, ini F. E pergi kepada F selang berapa kotak? 5 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi dia kena dah dekat situ. Jadi sini adalah F dia. Memang tengok huruf. Jadi F nak pergi kepada G, dia selang 2. Dia selang 2 kotak. Jadi cikgu buat 2 kotak ke belakang. Jadi ini adalah G dia. Ini adalah G dia. Lepas tu kita selanglah terus. Yang ini G pula pergi kepada J.
G pergi kepada J. Kan dah dapat dah bentuk dia. Ini adalah bentuk dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk tu? Boleh. Okey. Okey ke? Nak dengar suara sikit? Okey ke? Boleh. Boleh ke? Okey ke? Okey. Okey. Okey ke? Okey. Boleh ke? Jadi tak sempat dah cikgu kalau nak pergi kepada soalan yang seterusnya, ada lagi 7 minit. Sebab nak terangkan pun lama. Tapi cuba kamu buat selesaikan homework. Cuba. Dia macam bentuk tadi tapi sengit. Okey, dia yang ni lurus je. Macam mana cikgu tahu dia lurus? Ni dalam keadaan lurus. Okey. Jadi dekat sini yang penting nak jawab soalan ni, dia tak ada formula. Dia tak ada formula. Formula dengan tips tu lain. Formula kalau soalan lain kita boleh tahu dia Y sama dengan M sama dengan Y sama dengan MX tambah C, formula garis lurus, formula kuadratik, lain semua, formula kecurunan, M sama dengan Y2 tolak Y1 semua. Yang ini tak ada formula. Dia adalah tiada formula. Apa yang kita boleh dapat kat sini? Tips. Macam mana cikgu boleh bagi kamu tips ni? Sebab cikgu banyak sangat buat soalan berkaitan dengan ni. Tips ni yang cikgu bagi ni adalah dengan tengok kepada dia punya huruf. Cikgu selesaikan bentuk ni dengan menggunakan dua sahaja, dongakan depan dengan dongakan atas. Cikgu tak pandang sisi dia. Kalau bentuk dia betul-betul kompleks, baru cikgu pandang kepada sisi dia. Kenapa cikgu pilih tak pandang sisi dia? Sebab cikgu tengok tiada perubahan daripada sisi dia. Okey. Jadi, cubalah untuk selesaikan homework. Okey. Jadi, kita pergi kepada yang belah bawah ni. Kejap, kita ada lagi 6 minit ni. Irdina dah letih ke Irdina? Sikit. Sikit dah letih. Aulia dah letih ke Aulia? Sikit juga cikgu. Okey, tak apalah, habislah kat situ. Okey, jadi dekat sini nanti kamu tengoklah macam mana rakaman-rakaman ni. Kat sini cikgu simpulkan Cikgu ada lagi 5 minit, cikgu simpulkan apa yang kita belajar hari ni. Cikgu tak tahu dah mana hilang yang cikgu buat tadi. Okey, jadi yang pertama adalah yang kita dah buat, yang cikgu dah selesaikan. Cikgu keluarkan daripada bentuk, keluarkan dia punya pelan, keluarkan dia punya sisi, keluarkan dia punya hadapan, masuk kepada dia punya garisan. Satu soalan. Lepas tu, cikgu buat ada lagi satu soalan. Cikgu dah lupa dah kat mana, muka surat berapa. Okay ni, Okey. Yang ini adalah soalan yang kedua, iaitu soalan homework lah ni soalan homework. Cikgu keluarkan dia punya pandangan depan, pandangan belakang, pandangan semuanya lah. Untuk kamu tengok macam mana nak masukkan kepada 45 darjah ni. Okey, habis dah 2 soalan dah daripada objek kepada pandangan. Okey, kemudian cikgu ajar kamu cara nak keluarkan. Kita pergi kepada kaedah. Lepas tu cikgu ajar kamu manalah kaedah tadi. Okey. Cikgu ajar kamu bila kita nak pakai kaedah pertama, bila kita nak pakai kaedah kedua. Dan akhir sekali apa yang kita belajar ni? Kita belajar cara mengeluarkan bentuk daripada pandangan ni. Daripada pandangan hadapan, tiga-tiga pandangan ni kita keluarkan satu bentuk. Ada berapa soalan cikgu buat? Ada 2 soalan. Ini soalan pertama, ini soalan kedua. Kebetulan bentuknya sama. Ini soalan daripada cikgu punya slide. Lepas tu ini soalan daripada buku teks. Okey semua. Okey, bangun. Masing-masing boleh buka kamera. Azim,
Okey ke Azim? Dapat ke apa yang cikgu cuba sampaikan tu? Dapat go. Ha. Okey, bagus. Aulia okey ke Aulia? Ke dah pening? Okay, cikgu. Okey. Oh, Afam pun dah cabut lah kopiah. Afam, pening ke? Tak pening? Oh, pening. Syifa pening Syifa? Pening sikit. Pening. Memang pening pun. Tipulah kalau siapa cakap tak pening. Ini cikgu belajar form 5, cikgu belajar 2 tahun. Takkan orang cakap kalau macam ni adalah langkah kita yang pertama. Lepas ni cikgu bagi homework, cuba selesaikan, nanti next class kita buat sama-sama. Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, Afam boleh ke? Tengah WhatsApp awak ke? Okey, cikgu nak tanya Scarlett. Scarlett okey ke Scarlett? Mana dah Scarlett? Selalu nampak Scarlett. Okey, cikgu. Okey. Scarlett pening tak? Jujurlah Scarlett. Scarlett pening tak? Pening jugalah. Okey. Tak apa. Jadi, masing-masing cuba buat homework yang cikgu bagi. Lepas tu kita teruskan kepada kita punya kelas minggu depan. Cikgu akan selesaikan juga. Okey semua. Jadi, ada soalan tak nak tanya sebelum cikgu nak habiskan kelas? Ada Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baik go. Sama-sama. Terima kasih go. Okey Syifa.